Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 19 Disember bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, platform penting dunia Islam atasi isu Islamofobia. Lebih 400,000 pelajar terima keputusan PT3 hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Banjir gelombang kedua mula melanda Terengganu dengan 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dungun dan Hulu Terengganu. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu, Lieutenant Colonel Cik Adam A. Rahman berkata, seramai 78 mangsa ditempatkan di semua PPS itu membabitkan 25 keluarga. Tambahnya, hujan lebat melanda negeri itu menyaksikan beberapa jalan utama di 2 daerah turut ditutup, iaitu Jalan Utama Felda Mengkawang tersat dekat Kampung Periuk yang dinaiki air sedalam 1.2 meter, selain Jalan Bukit Diman tersat dekat Pengkalan Ajal. Di Dungun pula, jalan yang ditutup adalah Jalan Jerangau Jabur, berhampiran stesen Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Bukit Besi ditutup untuk kenderaan ringan. Sementara itu, di Kelantan dilaporkan sebanyak 3,575 mangsa ditempatkan di PPS. Manakala di Pahang, 1,073 mangsa daripada 290 keluarga berada di 8 PPS di Rompin, Bera dan Temerloh. Nelayan bot kecil, pengusaha bot pelancong dan penumpang diingatkan supaya memastikan keadaan bot dan peralatan keselamatan berada dalam keadaan baik sebelum keluar ke laut. Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum dalam satu kenyataan berkata, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang dengan kelajuan angin sekitar 40 hingga 50 km sejam boleh menyebabkan laut bergelora serta ombak yang kuat sehingga 3.5 meter. Sehingga kini 12 kes operasi mencari dan menyelamat dikoordinasikan APMM dan sebanyak 4 nyawa terkorban akibat keadaan berkenaan. Berdasarkan statistik Maritim Malaysia, kebanyakan kes membabitkan nelayan bot kecil yang dipukul ombak kuat hingga menyebabkan 2 bot terbalik dan karam. Laporan Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan monsun timur laut bermula pada 24 Oktober lalu dan dijangka berterusan sehingga Mac 2020. Justru monsun terbabit bercirikan aliran angin dari arah timur laut secara berterusan dan dijangka negara akan menerima 4 hingga 6 episod hujan lebat. Baik, bimbang dengan keselamatan haiwan ternakan, seorang wanita warga emas di Kampung Sungai Buloh Mentakap Pahang berat hati untuk berpindah meskipun kawasan sekeliling rumahnya dinaiki air lebih 1 meter dan selepas dipujuk oleh sepasukan anggota bomba, wajah Waji 68 tahun akur berpindah ke PPS DSK Batu Kapur. Menurut Wayah, pada mulanya dia enggan berpindah kerana bimbang haiwan ternakannya iaitu kambing, ayam dan itik kelaparan. Apatah lagi kesemua ternakan terbabit adalah sumber pendapatannya. Saya keluar tadi, air tak ada lagi sini tadi. Saya keluar tadi. Baru ni adanya air. Baru ni baru ada air. Kat rumah macam mana? Pagar mana air? Dekat rumah sampai depan laman rumah dah lah. Pagar mana? Sakat lutut. Kat lutut. Depan rumah. Jalan yang lalu pergi mari tu saya lalu tadi dekat ni. Saya bawa tukar ni ialah gedeguk. Tapi binatang-binatang semua tu selamat lagi. Selamat lagi. Kalau sakat ni je air, alhamdulillah selamat. Ketua Bala Bomba dan Penyelamat Mentakap Penolong Penguasa Bomba Haris Samad Tahar menasihati penduduk yang tinggal di kawasan berisiko dinaiki air agar akur dengan arahan jika diarahkan berpindah oleh pihak berkuasa. Ia bagi mengelakkan operasi berkenaan menjadi sukar sekiranya paras air sudah tinggi, terutamanya pada waktu malam. Di sebalik kerisauan bencana banjir, penduduk di Kampung Lukut, Kota Tinggi Johor dikejutkan dengan kehadiran 6 gajah liar di kampung itu. Lebih membimbangkan, kumpulan gajah berkenaan menceroboh dan merosakkan kawasan perkuburan.
Kehadiran kumpulan gajah terbabit dikesan penduduk pada Selasa lalu. Menurut Ketua Kampung Lukut Abdul Razak Yusof, penduduk dinasihatkan agar tidak melakukan tindakan provokasi bagi mengelak ancaman terhadap mereka. Berdasarkan gambar yang dikirim penduduk, kumpulan gajah itu dilihat menceroboh dan merosakkan kawasan perkuburan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Kota Tinggi ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan pencerobohan gajah liar berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 bakal menjadi platform penting bagi dunia Islam dalam usaha mengatasi isu Islamofobia yang kini melanda masyarakat dunia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berharap persidangan itu juga diharap akan menemui jawapan terhadap usaha menangani pelbagai persepsi negatif serta isu yang menyelubungi negara Islam serta umatnya. We have endeavored to hold this summit because we feel that we have to do something to improve the lives of Muslims the world over. We feel that we need to overcome Islamophobia. We need to find a way to address our shortcomings, our dependency on non-Muslims to protect ourselves against the enemies of Islam. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam sempena sidang kemuncak itu di Ibu Negara malam tadi. Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi sidang kemuncak itu turut berkongsi pengalaman dan kejayaan Malaysia mewujudkan suasana damai dan harmoni walaupun terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama serta kepercayaan. Tegasnya, meskipun majoriti rakyat negara ini beragama Islam, Malaysia mempunyai kelompok minoriti besar yang berbeza agama, budaya, adat istiadat dan cara hidup. Mengakui wujudnya konflik antara kaum dan agama yang berlaku, beliau bagaimanapun menyifatkannya sebagai jarang berlaku dan kecil sifatnya. Selain tidak wajar dibandingkan dengan tempoh kedamaian, muhibah dan kemakmuran yang dikecapi selama ini. Lebih 400,000 pelajar hari ini menerima keputusan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 yang sepatutnya diumumkan pada 12 Disember lalu. Pemindaan bagi memberi masa yang mencukupi kepada guru memasukkan markah dalam sistem lembaga peperiksaan dan seperti lazimnya Sekolah Sultan Alam Shah di Putrajaya antara yang cemerlang. Untuk perincian lanjut, kita terus berlintas langsung bersama wartawan Salina Zakaria. Jadi Salina, apa perkembangan terkini di sana? Baiklah, terima kasih Syahira. Di Seri Pentas saya ketika ini di Sekolah Alam Shah dan nampaknya hari ini beberapa pelajar tingkatan 3 telah pun datang ke sekolah ini hadir bagi melihat bagaimanakah keputusan cemerlang mereka dalam PT3 di sini yang akan diumumkan tepat jam 10 pagi ini. Dan seperti yang diketahui bahawa keputusan pentaksiran PT3 ini dilihat sebagai satu garis panduan yang sangat terbaik bagi pelajar ketika ini berbanding dengan peperiksaan PMR yang dilakukan sebelum ini, di mana pelajar-pelajar ini diberikan satu garis panduan oleh guru masing-masing dan diberikan penggradan sejak daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3. Dan di Sekolah Alam Shah ini seperti kebiasaan tahun-tahun sebelum ini merupakan antara sekolah yang cemerlang di mana 170 pelajar hari ini akan menerima keputusan mereka dan dikabarkan dengan sejumlah besar daripada 170 pelajar tingkatan 3 yang mendapat keputusan yang sangat-sangat cemerlang ini. Bersama saya ialah yang di-Pertua PIBG iaitu Datuk Seri Riza Marikan. Nana Marikan, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan TV3 hari ini. Datuk Seri, kita nak tahu bagaimanakah agaknya keputusan oleh pelajar-pelajar ini sebagai ibu bapa lah melihat kepada pencapaian yang diberikan oleh anak-anak ini, dan mungkin ada tips sikit. Alhamdulillah, kali ini saya rasa bersyukur sangat. Saya rasa yang paling layak ialah pertamanya sebut syukur kepada Allah Ta'ala kerana Sekolah Sultan Alam Shah, anak-anak yang mengambil peperiksaan PT3 2019 telah melakarkan satu sejarah. Sebagaimana yang disebut tadi, daripada 170 walaupun pengumuman rasmi pengetua belum melakukan, tapi saya telah pun dimaklumkan dan saya suka untuk mencerita lebih awal kepada TV3 tim pagi ni. Sampai 123 dapat straight A's dan ini adalah keputusan yang dianggap sebagai unprecedented, historical
Dan kerana pada tahun lalu kita memperoleh hanya 83, waktu pertambahan yang cukup tinggi. Dan bukan itu saja, yang selebihnya itu pun hanya kebanyakan mereka hampir 30 lebih mendapat 8A. Dan saya lihat ini adalah kejayaan yang cukup manis, bermakna kepada Sekolah Sultan Alam Shah. Dan tentu sekali ia disumbangkan oleh hasil dedikasi, kerja keras, kerja kuat daripada kalangan guru-guru dan di bawah pimpinan Cik Saleh selaku pengetua. Tapi saya nak cerita resepi yang paling utama Salina, ialah kerana kita mempunyai adunan gandingan kerjasama yang cukup padu. Datuk Seri, saya nak tanya daripada segi aktiviti kan, memandangkan pelajar-pelajar ini kita lihat bukan diberikan penggradan daripada tingkatan 1 sehinggalah kepada tingkatan 3. Bagaimana agaknya Kesatuan PIBG di Alam Shah ini mungkin memberikan satu aktiviti ataupun rombakan aktiviti kepada pelajar-pelajar yang bakal mengambil peperiksaan ini supaya mereka kekal cemerlang? Ya, walaupun pada akhirnya keputusan akademik yang akan dijadikan neraca pertimbangan atau neraca ukuran, tapi hakikatnya di Sekolah Sultan Alam Shah ni kita menitik beratkan semua aspek. Soft skillnya dari segi keupayaan kepimpinan, the leadership, dan antara yang ditekankan juga adalah soal dari segi innovation. Sebab tu Sekolah Sultan Alam Shah antara sekolah yang menyertai pertandingan-pertandingan inovasi bukannya dalam negara, di peringkat luar negara pun. Baru ni kita pergi ke Rusia, sebelum ni ke Dubai, pertandingan-pertandingan yang bersifat yang berprestij. Kerana Sekolah Sultan Alam Shah kita nak lahirkan a well-rounded personality. Pelajar yang mempunyai keupayaan hebat dari segi akademik, hebat dari segi akhlak sasiah, hebat dari segi kepimpinan, dan yang paling penting ialah mempunyai daya kreativiti dan pemikiran yang lebih tuntas. Okey. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Kita akan kongsikan lagi bagaimanakah agaknya saya dimaklumkan tadi lebih daripada 120 pelajar mungkin mendapatkan 9A untuk PT3 hari ini yang sepatutnya keputusannya diumumkan pada 12 Disember lalu. Hari ini ditunda mungkin disebabkan memberikan sedikit tempoh kepada guru-guru untuk memasukkan penggradan mereka dalam lembaga peperiksaan. Dan nampaknya itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Mungkin laporan selanjutnya akan dipaparkan dalam buletin utama nanti. Sekian daripada saya, Salina Zakaria. Kita kembali kepada anda, Syira. Baik, terima kasih Salina. Kita ke laporan seterusnya. Kerajaan akan menumpukan pembangunan logistik dalam tempoh beberapa tahun akan datang sebagai usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai hub logistik di rantau ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata Malaysia mempunyai potensi besar untuk menarik lebih banyak syarikat multinasional ke negara ini memandangkan kedudukannya yang strategik selain mempunyai rangkaian pelabuhan dan lapangan terbang yang boleh menghubungkan ke serata dunia. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Pameran Logistik dan Pengangkutan Antarabangsa Kuala Lumpur 2020 Kilat 2020 di kementeriannya. Mengulas lanjut ujarnya, perbincangan dengan beberapa syarikat besar mengenai perkara ini juga telah dibuat, namun belum boleh didedahkan. Dari segi pelbagai faktor-faktor tarikan ini, memang kita ada tarikan yang cukup menarik. Terutamanya dari segi kos mengendalikan perniagaan, ia masih amat kompetitif berbanding dengan negara-negara lain, dan kita harap kita dapat menggunakan sepenuhnya kelebihan yang ada pada kita untuk terus memasarkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpotensi sebagai logistik hub ini. Kerana kita tahu bahawa banyak syarikat melihat dan mencari tempat untuk menjadi sebagai satu pangkalan. Menurut Loke, dengan adanya pameran seperti ini juga ia boleh dijadikan platform kepada pemain industri untuk mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka, terutamanya yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan logistik. Julung kali diadakan Kilat 2020 menyasarkan untuk menambah baik profil Malaysia sebagai hub logistik, dan Kementerian Pengangkutan memainkan peranan besar dalam menarik lebih banyak pelabur asing. Kilat 2020 bakal berlangsung selama 4 hari bermula 8 hingga 11 Julai tahun depan. Sukan rugby menutup kalender 2019 dengan penuh bergaya, menyaksikan pasukan pelapis kebangsaan bawah 19 tahun negara layak ke kejuaraan rugby bawah 20 Asia Division 1 tahun depan. Kejayaan itu hadir selepas Malaysia menumpaskan Emirat Arab Satu UAE dengan kemenangan tipis 15-14 semalam.
Pada perlawanan kedua kejohanan rugby Asia bawah 19 Division 2 di Padang A, Universiti Putra Malaysia UPM, Malaysia Serba Biru turun menentang UAE berjersey putih turun dengan misi mencari kemenangan mutlak selepas terikat 12 sama Ahad lalu. Pasukan tuan rumah jelas mendominasi babak pertama apabila mencatat 15-11, hasil 2 try berturut-turut oleh Ahmad Zulhilmi Azizat. Bagaimanapun momentum itu sedikit terbantuk di babak kedua apabila Malaysia dilihat lebih banyak bertahan. UAE menyalakan amaran kebangkitan apabila meraih 2 mata hasil penalti Alistair Hess untuk mengurangkan defisit jaringan kepada 15-14. Namun ia tidak memadai buat pelawat yang banyak menyerang di hujung permainan sekaligus Malaysia menang dengan agregat 17-16. Kalau kita tengok start daripada second half, memang kita agak slow starter dan UAE menguasai hampir keseluruhan permainan. Tapi kita memang dah set mental to the players yang kita nak akan bertahan bermati-matian walaupun mereka mempunyai kelebihan dari segi fizikal. Alhamdulillah mereka mengikut perancangan dan kita berjaya mengekalkan mata dan menang perlawanan hari ini. Untuk rekod, ini adalah penampilan kedua skuad bawah 19 tahun negara bersaing di Division 1. Kali terakhir ialah pada edisi 2017 menyaksikan Malaysia menamatkan saingan di tempat ketiga. Lawan menanti pasukan negara pada hujung Disember tahun depan ialah Sri Lanka, Filipina dan Thailand. Penyerang bola sepak kebangsaan bawah 22 tahun Hadi Fayad Abdul Razak akan terus kekal beraksi bersama klub Jepun Fagiano Okayama untuk tempoh masa setahun lagi. Hadi Fayad mengesahkan dia telah menandatangani kontrak baru bersama klub Division 2 Liga Bola Sepak Profesional Jepun J-League itu baru-baru ini. First year itu satu learning process lah bagi saya dengan banyak down dengan up dekat masa saya di Jepun. Saya ada injury for 2 months, so bukan satu perkara yang mudah lah bagi saya untuk buat comeback di situ. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah tahun depan saya akan cuba lagi untuk improve dan untuk fight tempat untuk bermain di first 11 dan saya akan cuba yang sebaik betul. Macam Mr. Abang cakap, the first year bukan selalu mudah, even pemain daripada Thailand seperti Natib dan semua tu mereka pun ada sikit struggle pada masa tahun pertama. Saya harap masa buat tahun kedua ni saya akan dapat improve lebih banyak dan dapat adapt lah dengan semua diorang punya cara permainan diorang semua. Selepas mencetuskan kegarahan bola sepak tempatan apabila menjadi pemain pertama mengikat kontrak bersama klub Division 2 Jepun itu, pada Disember 2018, Hadi Fayad Abdul Razak nyata bergelut merebut tempat dalam pasukan utama Fagiano Okayama. Hadi hanya membuat penampilan pada saingan J-League Ikusi iaitu liga sampingan yang diwujudkan untuk membantu para pemain profesional yang tidak memiliki atau kurang mendapat minit permainan dalam saingan liga sebenar. Apapun berjaya memikat pengurusan klub untuk mengekalkannya bagi tempoh setahun lagi, dilihat satu perkembangan yang memberangsangkan bagi meningkatkan lagi karier anak kelahiran Kuala Lumpur berusia 20 tahun itu. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Selepas ini kami bawakan secara langsung sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.